Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 1497. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Adakah virus perpecahan katalis rasuah? Bila pembangkang nak sahut cabaran? Lawatan PMX ke luar negara di mana ruginya? Penasihat kini menjadi penghasut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bakal Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mengulangi titahnya sebelum ini bahawa Malaysia sedang mengalami satu virus yang tiada penawarnya. Negara pada hari ini telah dijangkiti satu virus dulu saya telah sebutkan. Ini telah terbukti semasa sekarang, iaitu virus perpecahan. Titah Sultan Ibrahim sempena hari ulang tahun keputeraan baginda baru-baru ini. Baginda berduka cita terhadap pihak yang menjadi punca penularan virus yang sedang melanda negara ketika ini. Virus ini berpunca dari pemimpin politik yang sanggup berbalah, caci mencaci, menabur fitnah dan memecah perpaduan rakyat demi mengejar kuasa dan kepentingan sendiri, titah baginda. Sultan Ibrahim juga bertitah agar semua pemimpin supaya bertolak ansur dan hormat menghormati dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ini kerana keutamaan baginda bukan untuk menjaga kepentingan politik 222 wakil rakyat, tetapi 33 juta rakyat Malaysia. Amat jelas Sultan Johor murka kepada pembawa virus yang menghentam kerajaan setiap hari dan menghasut rakyat supaya membenci pemimpin. Menurut baginda, gejala virus ini amat berbahaya kerana pemimpin politik yang menjadi puncanya juga buat-buat tidak nampak semua kebaikan kerajaan. Pada masa yang sama, pihak yang menjadi punca virus perpecahan ini membiarkan masyarakat hidup dalam keadaan saling membenci antara satu sama lain. Selain menderita kemiskinan harta benda dan minda yang tidak mampu berfikir secara rasional. Sejauh mana berbahaya virus perpecahan ini? Baru-baru ini Ketua Cabang Keadilan Kuala Terengganu Azan Ismail mendedahkan bahawa kira-kira 70% penjawat awam Kerajaan Persekutuan di negeri Terengganu tidak menyokong Kerajaan Perpaduan Madani pada pilihan raya negeri PRN Ogos lalu. Beliau mendakwa punca utama penjawat awam tidak menyokong calon Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN disebabkan tiada program mendekati golongan tersebut, selain tiada kerjasama antara pengurusan jawatan kuasa keadilan termasuk Angkatan Muda dan juga wanita. Semua pimpinan parti termasuk daripada PH dan BN perlu bertanggungjawab dalam kekalahan yang memalukan itu. Kegagalan memenangi 32 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan kerusi Parlimen Kuala Terengganu pada PRN lalu adalah kekalahan bersama dan bukannya BN, amanah serta keadilan. Katanya ketika berucap merasmikan Mesyuarat Agung Keadilan peringkat cabang Kuala Terengganu September lalu. Pada PRN itu, Azan yang bertanding di Parlimen Kuala Terengganu tewas kepada calon PAS Datuk Ahmad Amzad Hashim walaupun mahkamah telah mendapati parti yang kononnya memperjuangkan Islam itu didapati melakukan rasuah semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Mengulas lanjut, Azam berpendapat semua pimpinan parti dalam Kerajaan Perpaduan perlu mendedahkan hasil bedah siasat punca kekalahan PRN yang lalu. Demikian luahan hati pemimpin pertengahan parti yang melihat satu demi satu benteng kota keadilan dan rahmatan lil alamin yang dibina oleh pemimpin PH dimusnahkan oleh Perikatan Nasional yang dianggotai Bersatu, PAS dan Parti Anti Hudud Gerakan. Tetapi apa kaitannya kekalahan Gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional yang memalukan pada pilihan raya negeri di Kedah, Kelantan dan Terengganu dengan virus perpecahan berbahaya yang disebutkan oleh Sultan Ibrahim? Sudah terang lagikan bersuluh apabila penjawat awam yang berfungsi sebagai pelaksana dasar didakwa tidak menyokong pihak yang dipilih mewakili kerajaan. Gejala ini amat berbahaya.
Hakikatnya petugas perkhidmatan awam termasuk angkatan tentera dan polis daripada pucuk pimpinan sehingga ke peringkat terendah mesti taat kepada dasar dan strategi government of the day atau kerajaan hari ini. Persoalannya, apa bentuk ketaatan kepada dasar dan strategi kerajaan hari ini yang mampu dizahirkan jika minda sebahagian penjawat awam sudah dijangkiti virus perpecahan? Buktinya, sebagai contoh, ketaatan penjawat awam itu gagal diterjemah menerusi peti undi. Dalam bahasa mudah, virus perpecahan menjadi katalis yang mempercepat jangkitan penyakit berbahaya ini yang disebarkan oleh ahli politik kepada sektor perkhidmatan awam, sehingga minda sebahagian daripada mereka jatuh miskin. Bakal yang di-Pertuan Agong ke-17 sudah lama melahirkan amarah baginda kepada ahli politik pembawa virus perpecahan ini. Malangnya, apa yang disaksikan bukan sekadar perbalahan, caci-mencaci, fitnah dan perpecahan perpaduan rakyat yang berlaku. Malah sudah ada parti politik yang cuba menormalisasi rasuah sebagai sedekah, derma dan dana politik. Justru jika parti politik yang ingin mempertahankan perpaduan tidak berjaya menangani gejala virus perpecahan hari ini, negara akan hancur. Kita tidak ada masa untuk melayan rasa kecewa. Semua pemimpin dalam gabungan Kerajaan Perpaduan Madani daripada setiap kementerian dan bahagian, cabang, cawangan serta ranting hendaklah menunjukkan komitmen untuk menangani dan menghapuskan virus berbahaya ini. Tidak wajar Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat bersendirian mempertahankan Kerajaan Madani sambil berperang melawan rasuah. Kini Terengganu sedang berdepan dengan PRN akibat amalan rasuah juga. Adakah akan dipertahankan lagi rasuah ini? Sedangkan Islam amat jelas menuntut agar minda kita dipelihara dengan menghindarkan kemasukan rasuah sama ada menerusi pemakanan, perkhidmatan dan penggunaan fasiliti termasuk aset, tanah, kenderaan mewah dan seumpamanya. Rasulullah SAW berpesan, daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka neraka adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Wallahu a'lam. Benarkah DAP anti-Islam, komunis, pengkhianat dan rasis sebagaimana yang diratip pembangkang terutamanya parti penunggang agama dalam setiap kali kempen pilihan raya dan apa saja peristiwa yang melibatkan agama dan bangsa? Ahli Parlimen Bentong Yungsefura Uthman berkata beliau adalah bukti hidup DAP bukanlah sebuah parti rasis dan anti-Islam seperti yang didakwa pembangkang. Naib wanita DAP yang lebih mesra dengan panggilan Rara itu berkata sepanjang 10 tahun bersama parti itu, beliau tetap masih seorang Muslimah Melayu dan bertudung walaupun berada di dalam parti yang didakwa kononnya sebuah parti komunis, pengkhianat dan rasis. Kita hormati Islam sebagai agama persekutuan. Kita hormati hak-hak orang Melayu. Bahkan saya sendiri orang Melayu. Takkanlah saya nak biarkan parti saya tindas hak orang Melayu. Takkanlah saya nak biarkan parti saya tindas agama saya sendiri. Kita hormati Raja-Raja Melayu. Besar sangat ke DAP ini nak hapuskan Raja-Raja Melayu. Katanya ketika menjadi panel dalam bicara titik persamaan dalam memperkukuh perpaduan sempena kempen pilihan raya kecil PRK Kemaman di Cukai. Justru beliau yang juga ahli jawatan kuasa tertinggi DAP memohon para pengundi membuat pilihan yang bijak dengan menolak politik rasis yang bermain dengan sentimen agama. Sementara itu, Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang turut menjadi panel dalam program itu memberi jaminan bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk dengan kerjasama antara lain parti DAP ini tidak akan berkompromi terhadap segala perkara yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Ini katanya antara perjanjian dengan kesemua parti yang dicapai sebelum pembentukan kerajaan perpaduan. UMNO bermesyuarat malam itu dan buat keputusan sukar, tetapi kami akhirnya bersetuju untuk akord dengan titah yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan syarat, bukan syarat kepada Agong, tetapi mana-mana parti yang hendak membentuk kerajaan perpaduan, iaitu mesti jangan memperlekeh Islam sebagai agama persekutuan. Jangan diremehkan, jangan tentang dari segi polisi, dasar, prinsip, pembawakan, percakapan. Jangan sesekali mengguris perasaan orang Islam. Kedua, keistimewaan orang Melayu Putra ini pun tidak boleh dikompromi. Apa yang ada dalam perlembagaan mesti dihormati. Institusi Raja-Raja Melayu wajib dipertahankan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, katanya. Para penonton, buka mata hati. Jika benar DAP anti-Islam, mengapa parti itu dapat bergerak dan menjalankan aktivitinya secara sah mengikut undang-undang sejak didaftarkan pada tahun 1966. Sedangkan sebuah persatuan yang anti-Islam tentu sekali akan dibatalkan pendaftarannya kerana mengancam semangat
semangat yang digariskan dalam perlembagaan persekutuan. Tomahan jahat selama ini tidak pernah berhenti menuduh DAP sebagai sebuah parti anti-Islam. Tuduhan DAP anti-Islam bukan baharu dalam politik Malaysia. Ia merupakan parti politik yang sah dan telah lulus didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan Persatuan sejak 51 tahun lalu. Jika pembangkang, terutamanya para walaun anak jantan, dalam menuduh DAP anti-Islam, sila ambil tindakan undang-undang untuk membatalkan pendaftaran DAP kerana ia bercanggah dan mengancam semangat yang digariskan perlembagaan. Jika tidak, rakyat hanya menganggap pembangkang amat naif sekali dan tidak lebih sekadar terikut-ikut skrip yang dilakarkan oleh para pimpinan mereka dalam muslihat menutup segala skandal serta salah laku kepimpinan mereka semata-mata. Bangkai gajah usah ditutup dengan nyiru dan tolonglah jangan menjadi merak mengembang ekor di dalam hutan. Tiada siapa yang peduli, yang ada hanya syok sendiri. Di sebalik kritikan pembangkang terhadap kekerapan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan lawatan ke luar negara. Apa yang tidak disebut bahkan disembunyikan oleh mereka ialah hasil daripada lawatan-lawatan tersebut kepada kemakmuran dan masa depan negara. Pembangkang hanya memfokuskan kepada isu perbelanjaan dan mereka dakwa lawatan itu membazirkan banyak wang negara. Tetapi sedekah mereka dalam setiap lawatan yang dilakukan PMX bukannya pergi untuk makan angin, berhibur atau bercuti. Setiap lawatan yang dilakukan oleh PMX adalah atas urusan negara, khususnya mengukuhkan hubungan dua hala serta menarik pelaburan demi kemakmuran masa depan Malaysia. Seusia setahun lantikan beliau sebagai Perdana Menteri, belum sekalipun Anwar pergi ke luar negara untuk bercuti atau berlibur. Tahukah anda, Malaysia berjaya meraih komitmen pelaburan bernilai 347 bilion ringgit sepanjang lawatan rasmi serta misi perdagangan dan pelaburan yang diadakan di luar negara. Pelaburan tersebut berjaya diraih menerusi China, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Emirat Arab Bersatu UAE, Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Komitmen pelaburan ini agak tinggi dan amat memberangsangkan sama ada hasil lawatan dan hasil usaha agensi-agensi kerajaan termasuk Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (METI), kata Anwar. Beliau berkata demikian ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kali kedua di persidangan Dewan Negara semalam. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata sasaran tahun ini bagi pelaburan separuh pertama 2023 diluluskan kerajaan berjumlah 132.6 bilion ringgit, iaitu melebihi 60% daripada sasaran. Yang utama ialah jaminan berkembangnya keluaran dalam negara kasar KDNK suku ketiga dengan mencatatkan pertumbuhan 3.3% berbanding 2.9% pada suku kedua 2023. Ekonomi kita berkembang 3.9% bagi 9 bulan 2023 selari dengan unjuran KDNK 2023 sekitar 4%, katanya. Pada masa yang sama, beliau berkata kerajaan juga berjaya meredakan tekanan inflasi yang mana negara mencapai inflasi terendah di rantau ini dengan hanya 1.8%. Dalam pada itu, Anwar memaklumkan tahap pengangguran di Malaysia berjaya diturunkan kepada 3.4% setakat September lalu dan ianya merupakan jumlah terendah hampir menyamai kadar sebelum COVID-19 iaitu 3.3%. Walaupun baru setahun kita laksanakan dasar serta pendekatan yang jelas dan tegas yang tidak dilaksanakan sebelum ini, malah ada langkah belanjawan madani kedua yang telah pun dilaksanakan, ujar beliau. Anwar berkata rang Undang-Undang Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal diluluskan di Dewan Rakyat menjadi bukti ketegasan kerajaan dalam tata kelola tidak boleh dipertikaikan. Sebab usaha di bawah belanjawan madani kedua akan menyusul setiap keutamaan ekonomi madani yang dijerakinkan kepada 3 tumpuan utama, iaitu tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan, perstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan dan peningkatan darjat hidup rakyat, tegas PMX. Justru wajarkah tuduhan sembrono dan tanpa fakta kononnya Anwar keluar negara hanya membazirkan wang dan dana negara, membawa masuk pelabur selain memerlukan komitmen dan kepakaran dalam meyakinkan syarikat-syarikat besar luar negara mengeluarkan wang mereka untuk menanam modal di negara kita. Ia juga bukanlah sesuatu yang hasilnya boleh diperoleh dalam sekelip mata. Sekurang-kurangnya setahun selepas komitmen pelaburan dimeterai, barulah hasil pelaburan itu dapat dilihat serta dirasai dengan terdirinya pelbagai infrastruktur bangunan dan peluang-peluang pekerjaan yang tersedia melaluinya.
Bayangkan, dengan nilai pelaburan komited menghampiri 350 bilion ringgit berjaya dibawa masuk hanya dalam tempoh 12 bulan, Anwar menerajui negara. Berapa besar kesannya kepada rakyat dan masa depan negara selepas ini? Kerajaan Perikatan Nasional dalam masa setahun bawa masuk apa? Habuk pun tak ada. Kelihatannya penasihat tidak rasmi SG4 yang mendapat kepercayaan pemimpin kaki sakau duit rakyat bukan setakat memainkan peranan sebagai penasihat yang kononnya memberi nasihat untuk membangunkan negeri pembangkang, tetapi kini telah bertukar peranannya menjadi penghasut dan pemberi pandangan agar kestabilan politik negara yang pernah ditadbir beliau lebih 25 tahun menjadi hancur dan tunggang langgang. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Perikatan Nasional PN masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan menggunakan pakai kaedah 5 ahli parlimen pembangkang yang mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan tanpa keluar parti sebelum ini. Mahathir berkata PN juga boleh mendapatkan sokongan ahli parlimen kerajaan untuk menubuhkan pentadbiran baharu. Untuk dirikan kerajaan, PN perlu ada jumlah wakil rakyat melebihi 112. Macam mana nak dapat? Kaedah sama seperti 5 MP bersatu sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka tak keluar parti, maka tak digugurkan sebagai ahli parlimen. Kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakan dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR tolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dengan itu, parti lain termasuk PN boleh pilih orang lain sebagai Perdana Menteri. Seperti ketika Tan Sri Mahyadin dijatuhkan selepas 15 ahli parlimen UMNO menarik balik sokongan. Seterusnya Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Perkara ini boleh diulang sekarang, katanya, dalam program Minggu Negarawan, setahun Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Beberapa hari lalu, Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal menjadi Wakil Rakyat Bersatu kelima yang menukar sokongan kepada Anwar. Beliau menyusuli Iskandar Zulkarnain, Abdul Khalik Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Zahari Kecik Jeli dan Suhaili Abdul Rahman Labuan. Dengan ikrar sokongan mereka, Anwar kini mempunyai sokongan 152 ahli parlimen. Bagaimanapun ini tidak dapat dibuktikan sehingga pengundian blok berlangsung di Dewan Rakyat. Mengulas ulang tahun pertama pentadbiran Anwar, Mahathir mendakwa dasar kerajaan hari ini tidak memihak kepada orang Melayu kerana Anwar bergantung kepada sokongan bukan Melayu. Anwar bergantung amat sangat kepada sokongan bukan Melayu. Kalau tidak ada sokongan bukan Melayu, beliau akan jatuh. DAP mempunyai 40 kerusi, dalam PKR ramai bukan Melayu. Jadi dasar Anwar tidak memihak kepada UMNO dan orang Melayu. Bila DAP kata negara kita bukan negara orang Melayu tetapi milik pelbagai kaum, Anwar setuju, katanya lagi. Rasanya rakyat Malaysia yang cintakan kesejahteraan dan keharmonian tidak pernah mempertikaikan jika Malaysia menjadi milik bersama, asalkan negara ditadbir oleh pimpinan yang ikhlas dan jujur, tidak menyakau dan tidak mengutamakan keluarga sehingga menjadi kaya raya 7 keturunan sedangkan rakyat tetap juga miskin. Ada benarnya apa yang diperkatakan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkasi, yang mendakwa Tun Dr. Mahathir sebagai raja kroni dan nepotisme. Fuad berkata dalam podcast Keluar Sekejap, Dr. Mahathir beritahu Khairi Jamaluddin Abu Bakar bahawa beliau memang sengaja tidak memanggil SPRM untuk menyiasat politik wang dalam UMNO. Macam mana nak suruh SPRM siasat? Tun M sendiri raja kroni dan nepotisme. Dia bail out syarikat perkapalan milik anaknya Mizan masa kegawatan ekonomi. Dia bawa masuk Tun Daim Zainuddin dalam UMNO. Bermulalah politik perniagaan dalam UMNO. Para korporat makin minat merebut jawatan parti. Tun M tidak peduli semua itu. Harta UMNO haram asalkan dia, anak dan kroninya selamat. Sebab itu, mana mungkin SPRM diarah untuk siasat ketika itu. Dakwa Puan di Facebooknya 2 minggu lalu. Tun Mahathir bergaduh dengan Anwar lebih 30 tahun lalu berpecah orang Melayu dan tertubuhnya PKR. Beliau turut bergaduh dengan Pak Lah atau Tun Abdullah Ahmad Badawi dekat 15 tahun lepas, lalu lemah orang Melayu dan hilang 2/3 kerusi di Parlimen. Kemudian beliau bergaduh dengan Datuk Seri Najib Razak dekat 7 tahun lalu berpecah orang Melayu dan tertubuhnya PPBM. Tidak cukup dengan itu, beliau bergaduh dengan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin 3 tahun lepas, lalu berpecah
PPBM dan tertubuhnya pula pejuang. Faktanya, pejuang kalah pilihan raya dan hilang deposit di semua kerusi yang dipertandingkan dan kini menjadi penasihat untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada di saat negara hakikatnya sedang memulih. Negarawan jenis apakah ini? Hakikatnya Tun Mahathir serta kroni-kroni dan taikun-taikun tidak pernah kisah akan kesusahan rakyat atau orang-orang Melayu. Jika beliau sayangkan Melayu, rakyat dan negara ini, bukan ini yang dilakukan seorang negarawan. Sekadar pandangan rakyat marhain, perlu diingat rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Seluruh rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.